wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bertemu saudara, menuntut ilmu, menambahkan ilmu di dada dalam rancangan Minda Intelek. Dan insya-Allah seperti biasa, Minda Intelek akan bersama-sama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Mak Rofa Ismail dari Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. InsyaAllah hari ini kita akan mengupas buku baru Doktor yang bertajuk Mencari Identiti Jerusalem, terbitan Universiti Malaya tahun 2008, dan penulisnya Abdul Fattah Al-Awaisi, Doktor? Ya. Jadi sebelum kita melangkah jauh menerokai buku ini Doktor, kalau dapat Doktor ceritakan seberringkas mengenai siapa penulis buku ini, silakan Doktor. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Buku yang kita bincang pada kali ini ialah bertajuk Menerokai Identiti Islam Jerusalem. Jadi ditulis oleh Abdul Fattah Al-Awaisi. Abdul Fattah Al-Awaisi ini seorang tokoh kontemporari yang banyak mengkaji tentang Palestin, dan dia diutus khas oleh negara Timur Tengah untuk membuka satu sekolah pengajian di Scotland. Kata silap saya, dia berpusat di Dundee ataupun di Stirling, dan di situ ditubuh seolah satu fakulti ataupun satu pusat pengajian yang dinamakan Islamic Jerusalem. Islamic Jerusalem ini diperkenalkan istilahnya oleh pengarang buku ini, tujuannya untuk menjadikan ini sebagai satu bidang pengajian baru. Sebab kepentingan Palestin dalam masyarakat dunia hari ini, kita ada banyak peristiwa besar dalam dunia, umpamanya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia yang Kedua, dan pengarang ini menganggap bahawa masalah Palestin yang kita hadapi hari ini merupakan satu daripada rentetan yang sama. Sebab apa yang berpunca daripada masalah globalisasi hari ini ada hubungannya dengan Palestin. Dan di situ kalau kita membincangkan tentang Palestin, tentulah ada hubungan dengan orang Yahudi ataupun Bani Israel yang mendiami kawasan itu, dan juga umat Islam yang berada di situ. Dan pengarang ini mengajak umat Islam di dunia untuk menjadikan pengajian Islamic Jerusalem ini sebagai satu pengajian yang penting, sebab di situ simbol perpaduan ummah, sama ada orang Islam bersama orang Yahudi dan juga orang Kristian yang ditunjukkan dalam sejarah kepimpinan Islam. Bahkan lebih awal daripada itu, lalu kita lihat sejarahnya dan apakah hubungan dengan kita hari ini. Dan pengarang ini merupakan pengarah di institut yang disebut sebagai Institut Al-Maktoum, Institut Akademik yang mengkaji perkara ini, dan dia diamanahkan oleh seorang Syekh Hamdan namanya, Khadam Rashid, yang berada di Dubai ataupun di Qatar, yang mengkhususkan pembukaan institusi ini untuk menjadi sebagai satu pusat dialog antarabangsa. Dialog ini adalah dialog yang kita perkenalkan sekarang, ialah dialog di antara agama, dialog di antara budaya, dialog di antara pahaman. Sebab kita sekarang adalah krisis pahaman, dan oleh sebab itu pengarang buku ini ingin menjadikan institusi ini ataupun institut ini sebagai satu jalan untuk memperkenalkan Islam di Eropah. Jadi Doktor, sejauh mana keberkesanan institut yang telah dibina itu sehingga hari ini? Macam mana Doktor? Ya, kembangannya? Katanya institut ini telah mempunyai banyak pelajar yang institut ini adalah khusus untuk penyelidikan yang berkaitan dengan Palestin, dan dikatakan ada beberapa orang pelajar daripada Malaysia juga yang telah membuat kajian tentang Islamic Palestin ini ataupun Islamic Jerusalem ini, dan di antaranya adalah buku yang kita bincang kali ini diterjemahkan oleh seorang pelajar Malaysia yang mengadakan penyelidikan di bawah pengarang ini, dan beliau menterjemahkan buku daripada bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Dan buku yang saya rujuk ini adalah buku yang diterbitkan oleh Akademi Islam Universiti Malaya dan diterjemahkan oleh Fatimah Zahra, nama penterjemah kepada penterjemah, dan dia adalah merupakan sekaligus merupakan pelajar kepada pengarang buku ini. Dan itulah kepentingannya, dan ini membawa beberapa ramai pelajar di seluruh dunia untuk bertumpuk di situ, dan juga pensyarah-pensyarah supaya sama-sama datang untuk menyelidiki apakah cadangan kita terhadap Islamic Jerusalem, apakah Jerusalem ini boleh diselamatkan, dan apakah penyelesaian untuk masa akan datang. Itu yang dengan ayat Al-Quran yang kita baca dalam surah Al-Isra itu, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi ila akhirih. Dan ayat ini menggambarkan peristiwa Rasulullah Isra dan Mi'raj daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang Masjidil Aqsa ini ada konotasi kepentingan pada umat Islam, dan disebut situ barakna haulahu. Barakna haulahu itu yang kawasan yang kami berkat di kawasan sekitar Masjidil Haram, itu Masjidil Aqsa itu.
Jadi tujuan apa yang disebut dalam buku ini ialah untuk mengajak kita keberkatan itu sejauh manakah sempadan masjid tersebut, siapakah sepatutnya mendiami kawasan tersebut, adakah Palestin, apakah sebahagian pada umat Yahudi ataupun masyarakat Kristian, ataupun kita harus berkongsi dalam satu kawasan yang sama. Dan bulatan ini ditarifkan oleh pengarang ini, dan dia cuba melihat apakah maksud bulatan dan di mana kesempadannya. Dan oleh sebab itu dia cuba kembali kepada zaman yang silam, melihat sejarah bagaimanakah kotak ini dibuka, sehingga kalau kita kenal sejarah ini, maka diharapkan masing-masing kita dapat berlapang dada, sebab bumi adalah bumi kepunyaan Allah SWT, dan agama langit Islam, agama Nasrani, agama Yahudi datang daripada sumber yang sama. So kenapakah kita daripada umat agama yang disebut sebagai agama samawi ini tidak boleh melakukan satu toleransi hidup bersama sebagaimana yang ditunjukkan ketika pembukaan Al-Quds oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, menunjukkan sebagaimana satu suasana yang cantik, indah di bawah naungan Islam. Maka itu merupakan satu model yang cuba ditunjukkan kembali. Dan tentulah kita tahu perkara ini adalah perkara yang cantik dalam perbincangan untuk direalisasikan satu perkara yang berbeza sama sekali. Itulah yang menjadi kepentingan buku ini, dan diharapkan kita juga terdapat kesedaran di kalangan umat Islam untuk melihat bahawa masalah Palestin bukan masalah Palestin semata-mata, masalah ummah, masalah dunia, dan kestabilan dunia sangat-sangat bergantung kepada keamanan yang berada di Palestin. Oleh sebab itu istilah Islamic Jerusalem ini dia cuba mentarikkan domain kajiannya, kepentingannya, penduduknya, keberkatannya, dan juga hubungan di antara ketiga umat yang besar di dunia tadi. Bagaimanakah kerjasama, toleransi yang perlu ada dari segi pentadbiran dan sebagainya, dan di manakah sikap kita umat Islam. Itu yang ditunjukkan oleh pengarang. Betul lah Doktor ya. Begitulah kepentingan Jerusalem bagi umat Islam, dan sewajarnya dipandang berat oleh umat Islam seluruhnya. Jadi Doktor, apakah agaknya cadangan pengarang tentang masa depan Jerusalem ni? Ya, dia cuba melihat beberapa episod di dalam sejarah Jerusalem, daripada mana asalnya Jerusalem, dan siapakah yang menduduki asalnya, dan bagaimanakah diwarisi pada generasi demi generasi. Kalau kita lihat kembali bahawa hubungan yang disebut oleh orang Yahudi bahawa itu adalah kawasan asal mereka, tetapi kita kena ingat sejarah yang dibawa oleh pengarang buku ini bahawa umat Yahudi sekarang ataupun dikenali sebagai Bani Israel ialah berasal daripada keturunan yang sama dengan orang Arab, keturunan daripada Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim bukan berasal daripada Palestin. Nabi Ibrahim berasal daripada Iraq, daripada Tigris Euphrates, dan baginda ini selepas dibakar oleh ayandanya sendiri, lalu dia berhijrah bersama anak saudaranya bernama Lot AS, dan dia pergi ke Palestin. Maka bermulalah kisah Nabi Ibrahim di Palestin, dan ketika itu Palestin telah wujud, dan penduduk Palestin yang asal bernama Kanaan. Kanaan ini adalah keturunan Nabi Nuh AS. Dan di situ juga ada satu bangsa yang lain yang bernama Amalekah, yang besar saiz badannya, yang mendiami di kawasan itu. Dan oleh sebab itu dalam Bible sendiri ada menyentuh di dalam kitab suci mereka mengatakan Ibrahim came to Palestine and they received him not. Maksudnya Nabi Ibrahim datang ke Palestin, tapi orang Palestin tidak menerimanya. Maksudnya ialah Palestin telah wujud sebelum Nabi Allah Ibrahim AS, dan mereka lupa bahawa orang Arab bercabang dengan orang Israel, Bani Israel ini daripada Nabi yang sama, Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim ada anak bernama Ismail yang menurunkan bangsa Arab, dan mungkin Nabi anak seorang lagi bernama Ishak yang menurunkan Israel. Israel itu adalah nama lain bagi Nabi Yaqub, dan daripada Nabi Yaqub inilah yang menurunkan Bani Israel. Maksudnya Bani, keluarga Nabi Yaqub AS, dan nama lain dalam bahasa Hebrew kepada Nabi Yaqub ialah Israel. Maksudnya perjalanan Allah SWT. Israel itu dalam bahasa Hebrew ialah Allah. Ele itu maknanya disebut dalam bahasa Hebrew Ele adalah Allah, dan Allah ialah dalam bahasa Arab membawa maksud yang sama. Dan oleh sebab itu Israel ini ialah anak cucu kepada Nabi Ibrahim, dan oleh sebab itu tidak benar kalau dinyatakan bahawa Palestin ialah asal tumpah darah orang Israel, sebab masing-masing berpunca daripada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ialah datuk kepada orang Arab, dan inilah yang menimbulkan konflik. Dan apabila kita melihat sejarah ini dengan tepat, maka kita harap ada toleransi, sebab kita kenali sejarah yang benar. Sejarah memberikan kebenaran pada kita, dan Nabi Ibrahim ini panjang perjalanannya memang menetap di Palestin. Kemudian sejarahnya panjang, dan Nabi Lot berpindah ke kawasan Laut Mati, dan mereka adalah diutuskan pada masa yang sama. Dan kemudian kalau kita lihat sejarah sedikit untuk kita kenang kembali di mana apa
kepentingan Islam Jerusalem ini ialah tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub hidup di kawasan Palestin, dan kita tahu dalam surah Yusuf itu ada cerita yang menarik tentang kisah keluarga Nabi Yakub. Dan kita tahu di situ bahawa Nabi Yakub ada 12 orang anak, dan anaknya bernama Yusuf ini telah dilakukan perkara yang buruk daripada adik-beradiknya hanya kerana semata-mata ayahandanya menyayangi Nabi Yusuf. Ini kita dapat bayangkan bagaimanakah sifat orang Yahudi kalau dengan adinda mereka sendiri mereka sanggup membunuhnya ataupun melakukan percobaan untuk membunuh, apatah lagi dengan sepupunya orang Arab. Sejarah ini menunjukkan bagaimanakah apabila dijadikan Palestin itu sebagai kediaman Nabi Yakub, tetapi Nabi Yakub akhirnya berpindah ke Mesir dan kembali semula ke kawasan ini apabila sejarah yang panjang selepas Nabi Musa. Dan inilah menjadi latar belakang kepada Palestin, yang menjadi latar belakang kepada perebutan tanah yang menjadi sepunya, bandar ibadat yang sepunya di antara 3 agama besar dunia, Islam, Nasrani dan Yahudi. Maknanya sehingga hari ini doktor, dia punya perebutan tu. Perebutan itu sangat menarik untuk kita perhatikan disebabkan orang Yahudi selepas daripada sejarah yang lama mereka mendiami di sekitar Palestin memang benar, dan Allah memilih Bani Israel sebagai bangsa pilihan. Ketika Nabi Allah Musa AS memang benar, tetapi setiap umat di bawah setiap Nabi dipilih oleh Allah SWT. Begitu juga umat Islam di bawah baginda Rasulullah SAW diisytiharkan sebagai kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Ini bermaknanya setiap ummah Nabi dipilih sebagai ummah yang terbaik, tetapi mereka masih mendakwa mereka adalah sya'bullahul muhtar, mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah sampai hari ini. Tetapi pilihan ini bergantung pada masa dan kenabian yang diutuskan pada masa tersebut, dan inilah yang menjadi perebutan di antara ketiga agama tersebut. Jadi doktor, tadi doktor dah bincangkan secara ringkas mengenai sejarah Yahudi ni, Israel ni doktor. Boleh tak doktor kita bincangkan sedikit sejarah umat Yahudi yang ada kaitan dengan Palestin dan Masjidil Al-Aqsa? Ya, sejarahnya cukup panjang sebagaimana yang kita telah sekali lalu tadi, tetapi kalau kita melihat detailnya ialah selepas Nabi Yakub berpindah bersama Nabi Yusuf ke Mesir, maka mereka telah membentuk satu kaum yang besar di Mesir sehingga mereka ditindaskan oleh Firaun. Akhirnya Nabi Musa diutuskan untuk membawa balik Bani Israel balik ke Palestin, tetapi kedegilan yang ditunjukkan oleh bangsa Bani Israel cukup menarik untuk kita renungi, sebab mereka telah dikejar oleh Firaun. Firaun ditenggelamkan dalam laut dan terselamatlah Bani Israel bersama Nabi Musa. Sebaik sahaja mereka selamat, mereka menyembah anak lembu. Mereka ingkar balik Sebaik di depan Rasul mereka, di depan Nabi Musa, di depan Nabi Harun, mereka telah melakukan penyelewengan yang pertama. Dan tujuan Nabi Musa membawa balik kaum Israel ialah untuk masuk kepada dia disebut sebagai Al-Ardul Muqaddasah, yakni kepada kawasan Jerusalem ini. Tetapi mereka enggan. Doktor, macam mana boleh timbul peristiwa menyembah lembu ni doktor? Lembu ini sebab mereka apabila selamat daripada Laut Merah, mereka sebut ada satu kaum yang menyembah berhala. Mereka ada Tuhan. Maka kata kaum Israel ini, Bani Israel ini, wahai Musa, buatlah satu Tuhan untuk kami sembah juga sebagaimana mereka mempunyai sembahan. Dan itulah kedegilan Bani Israel, dan mereka telah menyembah anak lembu yang mereka jadikan daripada emas, dan ditakdirkan patung ini berbunyi, mengeluarkan suara, dan mereka sembah. Ini adalah kedegilan mereka yang pertama bersama Nabi bernama Nabi Musa. Sebaik sahaja mereka terlepas daripada ancaman Firaun, dan selepas itu ditakdirkan, diperintah supaya mereka masuk kepada Al-Muqaddasah yang Jerusalem, tapi mereka tidak enggan. Mereka tidak mahu masuk sebab mereka kata di dalamnya ada bangsa yang gagah berani, yakni bangsa Amalekah. Amalekah ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu sekarang gergasi. Satu ketika dahulu ada satu kumpulan manusia keturunan Nabi Nuh yang sangat besar saiznya, yang mendiami Palestin, dan tentulah untuk mengalahkan kaum ini satu jihad yang sangat besar. Dan Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berjihad menghadapi Amalekah ini, dan mereka mengatakan, pergilah Musa, kamu dengan Tuhan kamulah yang pergi perang, kami nak duduk kat sini, kami tak nak pergi perang. Peperangan maksudnya mereka tidak sempat masuk kepada Jerusalem ketika bersama Nabi Musa, dan mereka mempersendakan Nabi Musa sehingga Nabi Musa mati. Mereka disesatkan oleh Allah SWT selama 40 tahun di padang Sinai yang disebut sebagai padang Tih. Tih itulah kesesatan. Mereka disesatkan di situ, tetapi Allah memberikan rahmatnya dengan menurunkan al-manna wa salwa kepada Bani Israel. Tetapi selepas kematian kewafatan Nabi Musa AS,
sambung kerajaan Bani Israel diberikan tugasnya kepada Yusha bin Nun, sahabat Nabi Musa, dan Yusha bin Nun lah yang membawa orang Israel masuk ke Baitul Muqaddas. Maknanya orang Israel yang taat lah, Doktor. Ya. Maknanya akhirnya mereka dapat mengalahkan bangsa Amalekah tadi yang mengalah, yang dipimpin oleh seorang pemimpin mereka yang disebut dalam The Bible sebagai Jolaya, tetapi dalam Islam disebut Jalut. Talut ini ialah pemimpin yang bersama dengan Nabi selepas Nabi Musa, yang berjuang bersama dengan Yusha bin Nun, yang akhirnya mengalahkan Bani Amalekah tadi, dan mereka telah mengambil tempat di Palestin. Sejak daripada itu mereka berada di Palestin, tetapi sayang mereka mengadakan keburukan. Akhirnya mereka dihalau pula oleh satu bangsa daripada Babylon yang kita kenali sebagai Raja Bukhtanasor. Raja Bukhtanasor datang menghalau mereka sebagaimana yang digambarkan dalam surah Al-Isra, dan mereka telah jauh lari terpencil ke seluruh dunia, dan mereka tidak ada kepimpinan. Tetapi selepas Zulkarnain diutuskan oleh Allah SWT, dan Zulkarnain lah yang membawa kembali orang Yahudi ke Palestin, dan sejarah umat Yahudi dia sentiasa dihalau di mana sahaja mereka berada sebab kedegilan yang mereka lakukan, dan akhir sekali dalam zaman moden mereka dihalau daripada Jerman, mereka dihalau daripada Poland, mereka dihalau daripada Eropah kerana sifat mereka yang berkemuka dalam peperangan dunia kedua. Ketika bersama dengan Jerman, mereka menjadi pengambut domba di antara Jerman dengan Poland dan sebagainya, sehingga ke semua negara Eropah berlaku peperangan dalam dunia utama. Dan kalau dikaji latar belakangnya ialah kerja yang dilakukan oleh orang Israel. Itulah sebab Hitler cukup marah dengan orang Israel, sebab mereka lah yang mengandu domba di antara Jerman dengan bangsa-bangsa Eropah lain untuk berperang. Ialah mereka di sebalik perkara tersebut. Dan di dalam peperangan dunia kedua, ketika Hitler telah berkuasa, dia telah menghapuskan Bani Israel yang begitu ramai di Jerman, dan selepas itu Bani Israel berpindah ke Amerika, ke England dan tempat-tempat yang lain, sehingga tertubuhnya negara Palestin yang ditubuhkan oleh British. Itulah sejarah yang agak panjang bagi Bani Israel daripada zaman Nabi Musa yang membawa mereka kepada hari ini. Mereka sentiasa dihalau, dan kita kena ingat bahawa ketika Rasulullah SAW juga mereka dihalau daripada Madinah kerana mereka telah mengadakan perjanjian dengan baginda Rasulullah, tetapi mereka belak di dalam peperangan Ahzab. Mereka telah menolong musuh Islam, yakni Quraisy Mekah, sehingga mereka dihalau daripada Madinah, dan penghalauan ini berlaku sampai hari ini, dan mereka sentiasa dihalau di mana saja mereka berada. Itulah kisah